Tak kisah ke muka saya taruh kat kepek, dekat madu, dekat produk kopi, restoran, ada panjat bumbung, cuci cermin, sambal, anai-anai, bidai, macam-macam lagi lah. Dekat sate. Dekat sate. Tapi Cilibo Rosyamno. Kalau fikir balik, bila zaman pandemik berlaku, idea ni datang masa zaman pandemik berlaku dan saya suarakan pada Datin sebab saya rasa terpanggil untuk membantu. Okey, untuk membantu sebab masa tu semua orang tengah kusut lah kan. Tengah nak. Jadi saya kata kenapa tidak aku bantu diorang, sedangkan selama ni diorang pernah bantu aku jadi Rosyamno. Kan you all bantu saya. Tak tahulah kawan-kawan tak minat aku, rasak korang ah. Okey, jujur cakap, siapa follow IG saya? Baru follow kan? Siapa yang tak follow tu follow lah. Siapa yang follow, subscribe Suhan channel? Macam mana kau nak masuk 25 orang tu sedangkan kau tak follow aku punya subscribe? Macam mana korang ni? Jadi sebenarnya saya nak bagi balik dan saya tidak takut kerana saya tetap akan menjadi hero kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana seperti Usanita. Kan? Usanita juga adalah hero. Dah ada hero, dah ada heroin kat sana. Kabel kena besar. Sebab nak bekerja dengan syarikat-syarikat besar, contohnya macam dah dinyatakan tadi, Starbucks, Meta Fish Market, Krispy Kreme, Tony Romas, saya bertugas untuk mengubah sales mereka supaya mencapai tahap yang diinginkan. Yang terbaru, walaupun kita belum buat pengumuman secara umum, tetapi lepas ni kalau tuan-puan sakit, na'udzubillah, memang makan makanan saya juga, makan makanan saya sebab saya menjaga 18 hospital di seluruh Malaysia, iaitu Pantai Group, Gleneagles dan juga Prince Court. Sebab niat saya nak mengubah landscape F&B di Malaysia tu masuk makanan untuk orang yang sakit. Kabel saya besar. Pada saya kabel tu penting. Tanpa kabel kita tidak ada network yang betul. Dan saya ada 2 kabel besar. Mana kabel ini kalau saya pakai, saya harap anda rekod lah. Nak di-viral pun tak apa. Sebab saya mengaku nak berjaya tanpa kabel susah nak berjaya. Dan kabel saya adalah doa ibu dan doa isteri. Bila kabel besar ini besar dan berkekalan sentiasa, yang mana pagi tadi saya dah nyatakan, hubungan kita dengan keluarga itu adalah asas kejayaan untuk setiap orang. Setiap kali orang tanya saya macam mana setiap apa yang saya sentuh itu berjaya. Bekerja dengan jenama-jenama, saya rasa baju chef saya ni setiap kali saya bekerja dengan satu jenama, ada jenama yang saya jahitkan. Dah lebih 80 baju chef berlainan jenama semenjak saya menjadi chef. Dengan 77 anugerah yang lagi 2 tu belum dapat. Dengan 77 anugerah dalam bidang F&B, sesuatu yang saya tak pernah impikan. Dan kabel 2 yang saya dapat ni, kabel doa ibu, kabel doa isteri, hanya dapat kalau kita membahagiakan ibu dan membahagiakan isteri. Orang putih cakap, kalau isteri itu happy, rumah tangga pun happy. Tapi jangan lupa, kalau suami pun happy, anak happy, rumah tangga pun akan happy. Jangan ingat kerana kita menjadi wanita berkejaya, kita lupa nak bagi suami minum air seteguk air. Jangan ingat kita menjadi seorang usahawan wanita, kita lupa nak tengok anak kita demam tak demam. Jangan ingat kita menjadi orang berjaya, kita lupa nak menegur dan menyatakan apa khabar kepada ibu mertua, bapa mertua, kecuali saya lah susah nak bercakap. Jadi kabel yang paling saya ada adalah ibu saya dan isteri saya yang sentiasa mendoakan, dan mereka akan doakan kita sentiasa, tapi kita bertanggungjawab untuk bagi kebahagiaan pada mereka. InsyaAllah hidup tu akan berkat. Jadi pitching saya yang saya buat untuk setiap jenama ini, even hospital ni pun saya buat pitching. Baru saya dapat, bukan dapat datang begitu saja. Dan sebelum saya pergi pitching, ibu, saya panggil isteri saya, adik sayang, saya nak pergi pitching, doakan. Benda mudah, tapi itulah kabel terpenting dalam hidup. Untuk bootcamp kali ni, kenapa penjenamaan dan pendigitalan? Sebab kalau ikut arus sekarang, memang pendigitalan. Dan fokus kita daripada awal adalah usahawan luar bandar. Usahawan luar bandar, usahawan pinggir bandar. Mereka ni yang kurang untuk dapat pendedahan tentang penjenamaan dan pendigitalan. And kenapa penjenamaan? Sebab mereka ni kalau nak ikutkan, mereka adalah genuine usahawan. Mereka adalah real usahawan. Tapi mereka tidak ada bimbingan dan mereka tidak ada orang yang bantu mereka untuk menjenamakan produk-produk mereka. Jadi di situlah kolaborasi saya dengan Datuk Rosyam untuk bantu penjenamaan mereka. Awak melangkah dengan berani menggunakan selebriti untuk produk awak punya perniagaan. Kalau apa-apa berlaku pada saya
dia akan rosak, tarnish the image of your brand also. Dalam masa yang sama, kalau you buat apa-apa pada produk you all, you akan tarnish nama saya juga. Nampak tak? Saya ada college culinary, ramai tahu tapi masih ramai tak tahu. Dan college culinary kami menghasilkan beasiswa untuk anak-anak muda yang ingin menceburi bidang culinary. Dan kita dah mula dah wawarkan dalam social media dan telah mula menilai, dan ada juga sesudah yang kena buat pitching juga kepada kami untuk mengapa mereka layak mendapat beasiswa tersebut. Memang beasiswa tersebut nama saya lah, beasiswa Fazli Yaakob untuk bidang culinary di bawah Saito University College, di mana milik saya juga. Starting dia lepasan SPM? Lepasan SPM. Maknanya Datuk ada semua ni lah, cert lah. Saya. Semua ada ni lah. Jadi boleh, orang memang semua boleh rebut lah kan. InsyaAllah, usahawan pun boleh rebut kalau mereka nak, orang kata lebihkan dalam bidang culinary, betul? Culinary ya. Wow. Saya masih awal, saya pernah bersama dengan college community di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. 3 tahun kita cuba yakinkan ibu bapa bahawa bidang culinary itu bidang terhebat dan boleh memberikan jaminan keusahawanan sampai bila-bila kalau rajin. Dan kebanyakannya ibu bapa kalau sebelum PKP, sebelum MCO hari tu, mereka kata jadi tukang masak macam saya ni tak dapat buat duit. Kalau jadi tukang masak tu hina, bidang F&B tu hina, jual kerepek tu hina. Tapi selepas kita buat promotion, Alhamdulillah, College Community Malaysia tak cukup tempat untuk terima pelajar. Dah lebih-lebih sampai satu tempat tu beratus student waiting list untuk masuk bidang culinary semata-mata. Jadi kalau bidang culinary anda pilih, insya-Allah rezeki itu berpanjangan selagi anda rajin. Produk mesti bagus, marketingnya mesti bagus, promotionnya mesti bagus. Jadi bila contohnya lah, macam mana satu jenama minuman nama dia Milo, dia sampaikan dia letak dalam hati kita dah. Sebab dia selalu sponsor sukan sekolah kita dulu. Dekat sekolah dia dah pergi dah. Nampak tak? Betul. Dekat sekolah dia dah pergi bagi minuman percuma. Padahal banyak ni je. Beratur macam nak mampus ni, punyalah panas. Haus pula tu. Haus. Buatlah muka sedih kat pakcik tu supaya lebih sikit kan. Ingat tak? Ingat tak? Tapi sampaikan Milo tu dah letak kat dalam hati rakyat Malaysia tau. Sebab kita daripada kecil. You tengok Colgate. Daripada dulu sampai sekarang, mak saya dulu cakap, "Mak, Colgate mana mak?" Dia cakap, "Ada dekat tu." Dia kata, "Kau pergi ambil Colgate." Saya carilah Colgate, tak ada. Dia kata, "Tu aku daripada luar ni dah boleh nampak," dia kata kan. "Mana ada mak?" Dia datang ni, dia tolak kepada saya, "Ini bukan Colgate ni." Padahal Dali. Masa tu nama dia Darky tau, Darky kan, Darky. Padahal tu, nampak tak? Itu yang susah untuk kita buat. Tengok jenama-jenama Sustagen, Maggi. kan dia dapat daripada sekolah dia dah masuk. McD semua, jadi kita dah letak. Bila nak makan burger cepat, apa semua dah dia dah terlupa pasal harga dah. Kan dah terlupa nak cepat, nak itu, nak ini, McD. Kalau nak makan ayam, KFC. Dia dah letak dalam hati kita. Anak daripada budak tu dia dah letak dalam hati tu. Jadi sampai dia besar, dia asyik ingat benda tu je. Kau jual ayam apa pun kan. Tapi dia sentiasa repackaging, resepi bertukar, apa semua, rebranding kan. Malangkan nak buat pitching, okey, bayangkan kat atas pentas ni awak seorang saja berdiri di sini, ada satu lampu sebelah sini, satu lampu sebelah sana. Bilik ni akan gelap kecuali semua ni kosong ni, kecuali saya, Datin dengan awak. Datuk suka gelap-gelap kan Datuk Gelap tu dia fokus. Kat sana akan ada seorang yang akan jaga waktu, masa. Jaga masa. Dia awak naik je, tak payah nak say hello dekat saya apa semua, tak payah, jalan terus. Say lah hello masa tu nak buat presentation, dia akan bagi tahu apa produk awak, perniagaan awak, dan dia akan cakap masa yang diberikan 5 minit. Dan you start ya. Bilik ni gelap, akan hanya ada beberapa lampu saja yang akan menolong anda, dan ada spotlight kat sini. Bila kita bertentang mata ni, you akan goyang. Even kalau saya, macam sekarang saya tengah cakap dengan awak ni, sebenarnya saya blurkan mata saya. Itu tips yang paling bagus lah. Orang saya kat atas pentas apa benda pun saya tengok, tapi saya tak akan tengok mata. Itu faktor umur Datuk. Takut jatuh hati. Memang ada bila umur macam tu memang blur. Tapi diorang ni semua memang sharp Datuk. Awak bayangkan kalau malam sekarang aku tengah duduk macam ni. Wow. Serius. Tak, serius. Sebab saya nak memilih, saya dengan Datin, dengan awak kena jujur Datuk. Awak bayangkan 50 usahawan, saya nak pilih 25. Maknanya saya kena tengok betul-betul credibility tu. Nak kena adil. Nak pula nak tahu muka saya. Kan? Muka Datuk kan? Dan tengok muka aku, mati korang. Sebab muka saya ni kalau saya tak senyum, muka saya garang dan handsome.